أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علوم في الدارين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan EJK Masjid, fungsi masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk hadir menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan diberikan kelapangan masa dapat kita duduk bersama-sama. Semoga perkongsian kita ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi belum berniat iktikaf, sama-sama kita berniat iktikaf. Moga-moga pahala pelajar pun kita dapat dan juga pahala iktikaf, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kita sambung lagi berkenaan dengan perkara yang wajib diiktikadkan, iaitu setengah daripada tanda orang yang beriman, iaitu mereka yang percaya kepada perkara yang dia tidak nampak dengan mata kasar dia. Jadi benda itu dinamakan iman. Kena beriman, kena percaya walaupun kita tak nampak sekalipun. Itu maknanya wajib diiktikadkan. Walaupun benda tu tak nampak, tapi bila dia datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap melainkan perkara yang diwahyukan kepadanya sahaja. Jadi perkara yang wajib kita sebagai mukallaf, orang yang berakal lagi baligh. Jadi bila dikatakan mukallaf, maka budak-budak yang belum lagi mumayyiz, belum lagi dapat membezakan yang mana yang kotor dan juga yang mana yang bersih, maka tak wajib. Dan juga berakal, wajib bagi kita yang berakal mengiktikadkan, mengetahui perkara tersebut ataupun mentasdikkan perkara tersebut. Maka bila dikatakan berakal, maka keluarlah mereka yang gila dan juga yang bodoh. Maka dobit dia, macam mana kita nak tahu orang tu bodoh ke tidak? Kadang-kadang dia buat-buat bodoh je, tapi dia cerdik, kan? Kadang-kadang dia buat bodoh tapi memang bodoh. Macam mana kita nak tengok yang mana yang dikatakan tahap mana bodoh tu? Maka saya tengok dalam kitab yang saya belajar tak ada pula, kan? Maka saya tanya pada guru saya, yang dikatakan orang ni dikategorikan dengan orang yang bodoh, dia tak boleh kira 1 sampai 10. Itu bodoh lah tu. Tak bodoh. Kalau dia boleh beza lagi duit RM5 dengan RM50, itu tak bodoh tu. Cuma dia tak berapa nampak je tu, kan? Tapi dia tahu, dia pegang tu, dia tahu ini duit RM5 ni, kan? Itu tak bodoh. Itu wajib kita kena ketahui. Jadi wajib diiktikadkan pula nikmat kubur, siksaannya dan kesempicitnya, payahnya, susah perkara yang ada di alam barzakh.
wajib kita percaya perkara itu ada. Dan jikalau dimakan akan dia oleh binatang, kalau orang tu mati kena bahan dia harimau ataupun singa sekalipun, atau dibakar, orang yang mati terbakar, adakah terlepas daripada sesaan kubur? Sebab dia tak ada jenazah, habis dah terbakar, habis jadi debu. Dan ditaburkan kepada angin sekalipun, walaupun abu dia tu dihamburkan pada angin, maka hilang dia punya tubuh dia. Adakah mereka ini terlepas daripada azab kubur? Sebab bila dikatakan azab kubur, mereka yang ada kubur saja yang kena azab. Habis macam mana dengan orang yang mati dibakar, apa tu abu tu dihanyut ke sungai apa, maka dikatakan dengan kubur itu pada ghalibnya jua. Kebiasaannya orang mati ni dia ada kubur dia. Maka walaupun dia tak ada kubur sekalipun, maka dia tetap juga akan mendapat nikmat dan juga azab di alam barzakh. Dan setengah daripada nikmat kubur, kadang-kadang kita ni semua kita dah merasa dah, semua kita dah cukup dah, semua kita dah lalui dah kehidupan di dunia ni. Apa lagi yang kita nak tunggu lagi? Tak ada tunggu apa dah, tunggu malaikat maut je. Jadi bila datangnya, berpindahnya alam dunia kepada alam barzakh, bagaimana keadaan kita di alam barzakh? Aku tak apa alam barzakh, kan? Anak aku ustazah, menantu aku ustaz. Kadang-kadang kita merasakan mereka itu dapat membantu kita di alam barzakh nanti. Takut diorang terlupakan kita. Bila dah habis harta dibagikan, lupa dia. Allah lupa nak doakan kedua mak mentua aku, kan? Tak payahlah, harta pun dah habis. Itu nak harap apa? Nak harap anak. Dah bangun pun 7.30, tak payahlah harap ni. Jadi maknanya bagaimana keadaan kita di alam barzakh. Itu yang kita kena fikirkan. Yang kita yang duk beramal, yang tak tinggal hati dia sentiasa hadir ke masjid. Sebab apa tu? Sebab kita nak tempat kita di alam barzakh itu mendapat nikmat-nikmat di alam barzakh tersebut. Maka setengah daripada nikmat kubur itu diluaskan kuburnya hingga sepemandangan penglihatannya. Sayup tara mana penglihatan kita, setara itulah luasnya kubur kita. Walaupun tanamnya itu sempit, tapi bila kita dah masuk di alam barzakh itu, maka itu adalah satu alam yang berlainan daripada dunia. Kita kata kalau macam itu, luas kubur kita, dah kubur orang lain pergi ke mana pula? Sebab apa kita fikir itu? Sebab kita fikir melalui mata kasar kita. Tapi yang kita nilai itu adalah alam yang berbeza. Alam yang berbeza. Macam alam rahim juga. Kalau ikut logik akal, macam mana budak tu boleh membesar? Siapa pula yang bagi makan dia tu? Sebab kita menilai pada alam yang berbeza. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Maka luas kubur kita. Walaupun dekat dunia rumahnya sempit, ya. Tapi bila di alam barzakh nanti, kalau kita menjadi salah seorang daripada ahli sa'adah, ahli yang kebajikan, maka luah kubur kita tu sepemandangan mata kita. Dan dijadikan kuburnya satu kebun daripada kebun syurga, Raudatun min riyadil jannah, kebun salah satu daripada kebun syurga Allah Subhanahu wa taala. Memang selesa lah, ya. Dan dibukakan pintu kepada syurga dan dihamparkan daripadanya hamparan syurga. Dekat kubur tu dah dapat dah tempiah-tempiah nikmat syurga tu dah dapat. Dan kita ni akan diperlihatkan pagi dan petang di manakah tempat kita dikembalikan. Jadi kalau orang ni tempat kembalinya dia di dalam neraka Allah, maka susahlah dia, ya, sedihlah dia. Jadi maka tiga amalan inilah yang akan dapat membantu dia, iaitu sedekatun jariyah, sedekah yang dia buat berbentuk wakaf. Selagi mana orang guna perkara tersebut, maka selagi itulah, ya, dia mengalir pahala dia. Itu sebab barang-barang yang kita orang infakkan dekat masjid ini, maka kalau selagi tak rosak, kena gunakan. Kalau nak tukar pun bagi pada surau ataupun tempat-tempat yang lain, agar, ya, derma orang tersebut mengalir, pahala tu mengalir. Kalau disimpan dalam stok, maka tersekat dia, ya, habuan dia di dalam stok tu. Itu makna tuan-tuan, ya. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang memberi manfaat. Bila kita ni nak menyampaikan ilmu, tak semestinya kena alim. Kita bukan kena alim besar baru dapat manfaat tu, tak. Kita perbetulkan, ya, wuduk kawan kita pun, dengan kita perbetulkan, maka sempurna wuduk dia. Itu ilmu yang memberi manfaat. Kita dah belajar, ya, bila mengambil wuduk tu maknanya bukan kena air, maknanya meratakan air. Kalau kena, tak semestinya rata. Tapi kalau meratakan air, maka semuanya kena. Jadi bila kita ajar kawan kita, maka kita telah menyampaikan ilmu. Selagi mana dia buat apa yang kita, ya, sarankan pada dia, selagi itulah kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Ya, jangan kita kata, bila terlepas aku kan, aku dah lah, ya, kos lain, ya, bahagian lain. Dah dapat juga. Begitu juga ilmu-ilmu dunia, ya. Kalau digunakan untuk akhirat, dia ajarkan pula pada orang yang akan meneruskan tu, maka sagitulah dia dapat pahala di sisi Allah. Dan yang ketiga, pahala yang berterusan, waladun salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa dia. Tu maknanya dapat nikmat dia. Seperti mana daripada Aisyah, Nabi SAW bersabda, inna lil qabri daghtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adh. Nabi kata, yang maksud dia, sesungguhnya bagi kubur itu ada himpitan, ada
ada himpitan sesaan. Kalau ada seseorang yang terselamat daripada himpitan tersebut, sudah pasti Muaz, sudah pasti yang terselamat adalah Sa'ad bin Muaz. Nak ceritanya, adanya azab kubur itu. Lalu bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Nabi lalu satu ketika, Nabi lalu di antara dua perkuburan, dua kubur. Nabi kata, sungguhnya si fulan, orang yang mati di dalam kubur ini sedang diazab. Maknanya Nabi dengar mereka ni sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin. Dan mereka ni tak buat dosa yang besar. Diazab tu sebab apa? Bukan sebab minum arak, bukan sebab berzina, bukan sebab berjudi. Bukan. Orang macam tu memang patut pun kena azab pun kan. Ini Nabi kata tak. Bukan sebab dosa yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Nabi kata salah seorang daripada mereka ini, dia tidak mencuci air kencing dengan betul dan sempurna. Bila habis je kencing tu, dia tidak istibrak. Istibrak, yang ini berdahap. Istibrak ni, kalau dalam kitab Sairus Salikin, dia kata perkara yang meneran kita ni supaya habiskan kita punya kencing. Kalau kita sebab bila berdahap tu dia tekan kan, terpulang pada kita. Kalau kita ni rasa puas dengan bila waktu kita kencing, kita nak puaskan keluarnya air tu dengan garu dahi, garu dahi je lah, nak buat macam mana? Dan itu je cara. Tapi yang diajarkan berdaham. Bila dia berdaham tu dia tekan. Gitu. Ni kadang-kadang kita ni kan, bila buang air kecil tu tak zip seluar, tak tengok pun kan. Masih ada lagi ke tak ada lagi ke air kecil yang mengalir. Main basuh ikut dan bila basuh rupanya ada terkeluar juga. Itu maknanya. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Dan Nabi kata yang seorang lagi ini sentiasa berjalan bagi tujuan mengadu domba. Jadi batu api. Burukkan orang ni, burukkan orang ni. Cerita keburukan orang ni, cerita keburukan kawan tu. Sebenarnya bila kita ceritakan keburukan orang, kita telah membuka keburukan kita sebenarnya. Orang kata dia ni kalau cerita hal orang, Allahu Akbar kan, duk mengumpat hal orang ni, weh, jenis passion ni tak boleh jadikan keturunan ni. Tak boleh ni nak ambil anak beranak dia ni kan. Oh dah perangai anak dia, tak lari jauh dah dengan perangai mak bapak dia ni. Jenis cari kesalahan orang. Sebenarnya orang yang ceritakan itu, sebab bila orang ceritakan keburukan kita, jangan kita marah. Jangan kita marah. Kalau kita marah, kita pun macam dia juga. Sebab nak sekat, memang tak boleh sekat jenis orang passion gini. Biar orang yang menilai, dia ni cerita keburukan orang ni, padahal dia tu lagi teruk. Orang cakap sebenarnya dia tengah membuka aib dia sendiri sebenarnya. Tak payah kita nak bagi tahu aib dia. Orang tengok, orang dah tahu. Jenis orang yang suka mengadu domba. Dan lagi akan diseksa. Summa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha binidfaini summa gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hadha faqala
la'allahu ay yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Lalu baginda pun mengambil pelepah tamar yang basah, yang hidup tu, lalu dipacakkan di antara dua kubur tersebut. Kawan ni dipacakkan satu, kawan ni lima sana'ta hadha. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kamu buat ini? Maka Nabi kata, la'allahu an yukhaffafa anhuma, semoga pelepah ini dapat meringankan siksaannya selagi mana ia belum kering. Jadi maknanya itu setakat pelepah tu. Kalau kita sebagai anak ataupun orang lain yang mendoakan si mati, lebih-lebih lagi lah. Tara pelepah tu pun dapat meringankan siksaan orang yang sedang diazab. Ini kan kita yang bukan pelepah. Jadi itu sebab segala perbuatan kita ini maka sampai. Buatlah apa kebaikan pun sampai. Nak baca Quran ke, nak baca Yasin ke, buatlah. Sampai. Dia orang tanya, kamu baca Quran ni sampai ke tidak kat kubur kawan tu? Cuba tengok. Bacaan Quran kita tu melekat ke tidak kat batu nisan dia? Tak melekat. Tak melekat maknanya sampai dah tu. Macam kita lah kan. Kita kalau barang tak, kita post barang tak sampai, dia return balik kan. Mana tak sampai dah tu. Tapi kalau dah dia tak return balik, maknanya orang tu dah terima dah barang kita. Begitu juga bacaan zikir kita. Bila kita berdoa, kita hadiahkan kepada si mati, maka pasti akan sampai. Kalau dia azab sekalipun, maka Allah Ta'ala akan ringankan disebabkan amalan-amalan orang-orang yang hidup ini. Itu sebab bila kita teringatkan pada seseorang umpamanya, kan? Kadang-kadang kita teringat pada kawan-kawan lama. Ada kan? Kita teringat, mak ayah tu dah tentu dah teringat. Maka tiap kali kita teringat, maka kita sedekahkan Fatihah ataupun kita sedekahkan ayat-ayat Quran. Kadang-kadang bila ceritakan pasal, ingat lagi kan, masa aku pergi dengan arwah ni. Jadi bila teringatkan arwah tu, maka sedekahkan Fatihah pada dia. Kita bila ceritakan tentang orang yang telah pergi pengalaman bersama dengan dia, habis kuat kita gelak je, maka gelak dia tak sampai. Yang sampai dia zikrullah ataupun ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, itu baru sampai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan setengah daripada azabnya bagi orang kafir dan orang yang asi, yakni pelaku maksiat, dipicikkan kuburnya, disempitkan kuburnya dan dilintangkan api pagi-pagi dan petang, dan didatangkan ular dan kala dan lainnya daripada berbagai-bagai azab. Orang yang mati dalam keadaan yang kafir, orang yang mati dalam keadaan mukmin yang asi, maka lagi akan diazab di alam barzakh nanti. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan datang daripada hadis bahawa diringankan bagi orang yang asi, orang yang buat maksiat, dan diangkatkan dia pada malam Jumaat dan bulan Ramadan, dan dengan doa dan sedekah dan lainnya daripada orang yang hidup. Diringankan dan juga diangkat azab tu pada malam Jumaat dan juga bulan Ramadan, serta
doa-doa dan kebaikan orang-orang yang hidup. Itu dia. Dapat maknanya dapat memberi penolong bagi si mati itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati wuqiya fitnatal qabri. Siapa-siapa yang mati pada hari Jumaat au lailatal jum'ati ataupun malam Jumaat, maka dilepaskan akan fitnah kubur, iaitu azab kubur. Maka orang yang mati pada malam Jumaat dan juga hari Jumaat, maka dia tidak kena azab kubur. Kalau kena pun sebentar saja, maka dia aman selama-lama dia. Sebab apa? Sebab orang yang mati pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ni pesan pada anak kita, ni kalau mak tengah nazak tu, kalau boleh nak cabut oksigen tu, kalau boleh biar hari Jumaat. Wasiat pada anak kan. Tengok mak dia tu memang dah nazak dah pakai oksigen dah. Maka dia pun minta doktor, dia kata boleh dah cabut ni. Doktor kata kuat lagi, nadi ni pernafasan kuat lagi. Mak dah pesan dah, kalau hari Jumaat cabut je oksigen itu. Maka dia akan jadi lemah. Jadi lemah. Penyudahannya habis. Habis pula tu pagi Sabtu, tak dapat juga orang Jumaat. Pagi Sabtu habis dia. Ya. Pernah saya hadir dalam situasi orang yang nazak, yang masih bergantung dengan oksigen, maka doktor akan bagi dia dua pilihan. Sebab doktor dah bicara dah, umur pun dah 80 lebih dah. Nak bawa balik rumah, tunggu kematian, ataupun bergantung dengan oksigen. Sebab memang dah lemah sangat. Maka memang dah tahu dah tak ada harapan. Dia pun dah uzur berat lah, banyak tahun dah. Tapi sebagai seorang anak, rasa tak tergamak juga kan. Jadi anak ni kata tak apalah doktor, biarlah kalau dia nak habis pun bukanlah dia lah orang yang mencabut oksigen tu. Tapi kalau dicabut pun tak salah. Memang daripada segi perubatan tu doktor pun dah angkat tangan lah. Doktor kata kalau aku gini pun macam ni juga kata. Maka kekal dia dengan oksigen. Saya ziarah dia hari Khamis. Hari Khamis, hari Khamis pagi kami. Memang nadi pun dah lemah apa semua. Lepas kita ziarah tu pun kita pun balik dengar pengkhabaran matinya pagi Jumaat. Padahal masih lagi ada oksigen lagi tu. Tapi bila Allah Ta'ala dah tentukan, duduklah dalam ruang penuh oksigen pun dia mati juga. Pagi Jumaat mati. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya alamat orang tu ahli sa'adah. Walaupun dalam keadaan mana dia mati sekalipun, kalau dia mati hari Jumaat dan juga malam Jumaat, maka termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mati accident sekalipun, kita kata gerinya mati ni kan. Mati accident, memanglah hari Jumaat, tapi accident ni dia bila dah ditarik nyawa tu, keadaan jasad tu
Dia tak rasa apa dah. Dia tak hirau dah, kan? Jadi mungkin ada amalan-amalan yang dilakukan sehingga orang ni dipilih oleh Allah Ta'ala mati dalam keadaan hari-hari yang baik. Ini. Ya? Kena pula orang mati pagi Jumaat, mati pula tu dalam keadaan tengah sujud, tengah solat pula tu. Oh ya Allah, kan? Gitu. Nak tak mati dalam keadaan gitu? Mesti kita tak, kan? Jadi kalau fardu takdir lah, malaikat kata keluar-keluar masjid ni, tak. Dia kata aku dapat ilham, kata, kan? Malaikat kata ada dua lagi kosong mati tengah sujud hari Jumaat. Ada tak nak masuk nama? Kita kata memang betul hari Jumaat tu, tapi rasa segar lagi ni. Pun tak ada juga, kan? Banyak lagi amalan-amalan sunat yang tak buat ni, kan? Tapi nak cerita gitu, tuan-tuan. Dan demikian lagi soal munkar dan nakir, itu pun hak bagi orang yang mati. Maka adalah yang demikian itu bagi segala mayat, yang ditanya, yang azab ini, adanya sesaan kubur dan juga nikmat kubur ini, iaitu bagi segala mayat melainkan Nabi. Nabi dia tak ada sesaan kubur, tak ada. Tetapi diringankan bagi orang yang mukmin hingga adalah seperti pelukan ibunya kepada anaknya yang dikasihi. Dalam kita peluk ni pun ada dua jenis peluk. Satu, kita peluk memang kita sayang sangat. Satu lagi, anak tu kita peluk sebab kita geram sangat. Banyak hal yang dibuat lepas satu-satu pun kita peluk juga. Tapi peluk tu naik tak bernafas pula tu dia buat. Ini peluk bagi ibu yang mengasihi anak dia. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Dan demikian lagi soal munkar dan nakir itu pun hak bagi orang yang mati. Maka dikembalikan kepada hayat perkara yang memberi faham dengan khitab dan menjawab ia akan soalnya. Dan jikalau ada mayat itu tenggelam di dalam air ataupun terbakar ataupun dimakan oleh binatang sekalipun, maka tiada terlepas daripada fitnah, daripada soal munkar dan nakir. Maka telah datang hadis, iaitu pengecualian, istisna beberapa orang yang tiada ditanya seperti Nabi, Siddiq, syuhada dan orang yang murabbis fi sabilillah, dan yang mati sakit perut, kanser perut lah, kan? Dan yang mati malam Jumaat atau harinya, dan mati kena ta'un, kena penyakit ta'un, atau pada zaman ta'un, tapi dia bukan mati sebab penyakit tu tak, tapi mati waktu ta'un tu sedang merebak. Gitu. Hal keadaannya ia sabar, itu pun kalau tak kena seksa tu, tak kena tanya tu, kalau sabar dengan apa yang dia diberikan oleh Allah Ta'ala tu, dia kena penyakit, orang kata kanser perut pun, maka terlepas daripada pertanyaan munkar dan nakir. Itu pun bagi orang yang sabar. Tapi kalau haji ni merunguk aja, kan, itu awal lagi munkar nakir datang lah, kan. Memang kena sakit tu sakit bahagian perut, kan. Tapi kata patutnya penyakit tu jiran sebelah yang kena, sebab tak rajin ke masjid. Ini aku pula yang kena, yang rajin ke masjid. Kalau macam tu
Memang awal lagi muka nakir tanya soalan ni kan. Ya, jadi orang yang Allah Ta'ala berikan ujian ni, maka terlepas dia daripada pertanyaan muka dan nakir. Tapi mesti dalam keadaan dia sabar dan dia redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, hal keadaan ia sabar lagi sabar dan mengharap pahala, dan orang yang melazimkan membaca surah Al-Mulk, ya, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari dia membaca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam, atau surah Sajdah, dan orang yang membaca Qul huwallahu ahad pada akhirnya. Itu pun termasuk juga, terlepas daripada pertanyaan muka dan nakir. Orang yang waktu sakit itu, ya, dia banyak membaca surah Al-Ikhlas. Kalau waktu sakit tu asyik mengerang, sakit, itu tak jadi. Ya, balik awal dia. Ya. Waktu kita sakit, maka kita kena banyak membaca surah Al-Ikhlas. Yang membawa kepada mati, sampai mati. Dan kanak-kanak, kita tak ada harapan dah kan, nak kata kalau sakit ni nak baca surah Al-Ikhlas pula, ya Allah, payah juga tu kan, panjang juga, ya, main dengan menyucuk-nyucuk kan. Saya rasa payah kot nak masuk dalam golongan ni kan. Waktu sakit membaca baca Al-Quran, payah kan. Masuk pula, ya, orang yang sentiasa malam baca surah Al-Mulk, dah nak baca macam ni, dah habis salam terbangun kan. Kata tak apa, bangun nanti bacalah kan, mentara jalan. Bila masa nak tengok kereta, nak perhatikan jalan pula kan, nak baca surah Al-Mulk pula. Tak ada harapan. Kanak-kanak pun dah besar, macam mana nak termasuk dalam golongan kanak-kanak? Dan yang seterusnya, orang yang terlepas daripada pertanyaan munkar dan nakir, iaitu orang yang gila. Ini macam ada harapan. Tapi ada ke orang nak jadi gila? Dan orang yang dungu, iaitu orang yang bodoh. Maka mereka ini terlepas daripada pertanyaan munkar dan nakir. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, habis itu. Maka bertanya keduanya itu daripada setengah etikad daripada Tuhan dan daripada nabinya dan daripada agamanya, maka ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan perkataan yang tetap bagi orang yang dikhendakinya, dan sesat ia daripada menjawab orang yang dikhendakinya. Jadi kalau pertanyaan munkar dan nakir ni, kalau bagi orang yang Allah Ta'ala selamatkan dia daripada azab fitnah kubur, maka dapatlah dia menjawab fitnah tersebut. Walaupun Pak Imam duk baca, wahai si mati, jangan bila datangnya dua malaikat, janganlah engkau gentar dan takut. Bergetar Pak Imam baca. Tapi kalau Pak Imam pun nampak muka dan nakir, dia pun hilang lah. Yang tinggal itulah buku talqin kan. Gitu. Tapi nak ceritanya gitu, bila Allah Ta'ala nak selamatkan kita, maka Allah Ta'ala selamatkan daripada pertanyaan muka dan nakir. Dapat kita menjawab dengan lidah yang fasih. InsyaAllah tuan-tuan, jadi kesimpulan kita pada hari ini, wajib kita etikad bahawasanya adanya azab kubur dan juga nikmat kubur, dan juga kelebihan mereka-mereka yang
Allah Ta'ala lepaskan daripada fitnah kubur dan juga pertanyaan muka dan nakir. Yang mana baik itu ilhamnya daripada Allah, kekurangan kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin kama fatata 'ala alladhina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.